Cadangan kerjasama antara Gabungan Rakyat Sabah GRS, Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-17 akan dibawa ke Ahli Majlis Tertinggi AMT GRS terlebih dahulu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata gabungan itu tiada halangan untuk bekerjasama dengan PH dan BN memandangkan kerajaan negeri sedia ada juga dibentuk hasil kerjasama GRS PH+. Dalam konteks kerjasama, kita tidak ada masalah kerana sekarang ini kerajaan negeri diwujudkan ataupun bersama-sama kita ialah daripada GRS dan PH. Jadi apapun keputusan kita di dalam pilihan raya umum akan datang ini, kita akan rujuk kepada Ahli Majlis Tertinggi GRS untuk membuat keputusan selanjutnya. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi GRS ditemui pemberita selepas majlis bersama Ketua Menteri membina masa depan Kunak di Padang Pekan Kunak. Beliau turut menekankan perlunya melihat kepada aspirasi rakyat tempatan dalam situasi di Sabah bagi mewujudkan persefahaman politik yang lebih membawa kemajuan. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji turut menyerahkan kunci Rumah Mesra SMJ kepada 50 penerima, program outreach insentif RM500 kepada pelajar cemerlang 9A SPM 2024 Kunak, sumbangan RM20,000 kepada Majlis Sukan Daerah Kunak serta bantuan bakul makanan. Jabatan Air Sabah JANS merancang untuk membesarkan empangan di loji rawatan air Wales Bay di Pulau Sebatik serta menjalankan kerja-kerja pendalaman dasar empangan. Langkah itu bagi menangani isu kekurangan bekalan air yang kerap berlaku di Pulau Sebatik. Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya berkata ia akan mengambil masa kira-kira 1 tahun untuk disiapkan. Untuk menghadapi kemungkinan kemarau dalam masa terdekat, Jabatan Air mempunyai apa yang dipanggil Portable Water Purifier Plant yang boleh membekalkan air boleh diminum kepada penduduk sekiranya berlaku keadaan kemarau yang berpanjangan. Datuk Syahilmi turut memaklumkan sebuah jeti baru akan dibina di kampung Sungai Tongkang. Projek ini dijangka dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-13 dengan matlamat meningkatkan kecekapan pengangkutan laut dan menyediakan kemudahan yang lebih baik bagi penduduk Pulau Sebatik. Dalam pada itu, Datuk Syahilmi memaklumkan bahawa proses tender untuk fasa pertama pembinaan klinik kesihatan tambang di Pulau Sebatik Tawau akan dibuka menjelang suku ketiga tahun ini, manakala pelaksanaannya dimulakan selewat-lewatnya pada awal tahun depan. Projek ini menelan kos RM49 juta akan dilaksana dalam 2 fasa iaitu fasa pertama melibatkan pembinaan bangunan klinik dan fasa kedua melibatkan pembinaan kemudahan tambahan seperti kuartus dan fasiliti sokongan lain untuk kegunaan kaki tangan. Jadi kita berharap untuk fasa pertama peruntukannya dalam kadar 30 lebih juta boleh diterima dan bolehlah dipanggil tender pada menjelang suku ketiga pada tahun ini dan boleh memulakan pembinaan seawal suku keempat ataupun awal tahun hadapan. Datuk Syahilmi berkata klinik kesihatan ini penting dalam memastikan akses perubatan yang lebih baik bagi penduduk setempat. Makanan tradisional antara produk yang dinanti-nantikan ketika sambutan Pesta Keamatan yang diraih di Sabah bermula 1 Mei setiap tahun. Ia bukan sekadar hidangan, malah cerminan identiti dan sejarah sesuatu bangsa. Duli Simon ada perkongsiannya. Di sebalik kemunculan pelbagai makanan moden termasuk makanan segera, terdapat segelintir masyarakat masih tekun mempertahankan makanan tradisional mereka. Buktinya, perasmian sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025 di Tambunan 1 Mei lalu turut dimeriahkan dengan pertandingan makanan tradisional suku kaum dusun Tambunan. Ini menjadi satu platform untuk kita memperkenalkan makanan turun-temurun, khususnya untuk daerah Tambunan ini yang seperti mana yang kita lihat di belakang ini banyak jenis makanan yang kita tidak nampak di restoran ataupun di mana-mana, hanya mungkin pada musim perayaan ataupun pada musim keamatan juga dan harus diteruskan seperti ini. Ikan sungai pinarasakan, pucuk ubi campur daging salai dan ikan sungai masak dalam bambu antara masakan tradisional yang popular dalam kalangan masyarakat dusun Tambunan.
Kita mesti perlu kekalkan kita punya makanan tradisi supaya kita punya makanan tradisi ini tidak ketinggalan zaman oleh zaman. Kita terus mengekalkan segala apa yang makanan-makanan yang dari datuk dan nenek moyang kita amalkan. Seperti umpai, seperti dokaruk, birit. Ini semua pada masa zaman sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, makanan-makanan ini semakin dilupakan. Padahal inilah yang menjadi amalan kepada masyarakat kita sejak dari dulu lagi. Ini pameran makanan tradisi sekarang ini akan mempromosikan kepada mereka bahawa makanan ini adalah makanan yang boleh dikekalkan sepanjang masa. Yang sehat sebab tidak ada campuran ini makanan ini. Sesungguhnya, bermacam-macam juadah tradisional suku kaum Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR boleh dinikmati setiap kali sambutan pesta keamatan. Keunikan makanan tradisional ini bukan hanya tentang rasa, tetapi juga memori, budaya dan jati diri sesebuah bangsa. Dari kampung hingga ke kota, ia tetap punya tempat di hati rakyat. Duli Simon, RTM. Seramai 168 pelajar Institut Pengajian Islam dan Dakwah IBDAS Kampus Kudat menerima sijil asas pengajian Islam Malaysia SAPIM. Penyampaian sijil disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, Ramlan Awang Ali dalam Majlis Apresiasi Pelajar SAPIM IBDAS Kudat sesi 2024-2025 di Kudat. Turut disampaikan sijil kemahiran Malaysia Dakwah Islam tahap 3 kepada 19 pelajar. Terdahulu berucap merasmikan majlis ini, Ramlan berkata ia bagi meraihkan pencapaian cemerlang pelajar, khususnya perantis yang memperoleh markah tertinggi dalam penilaian akhir Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia JPKM. Ia juga sebagai tanda penghargaan atas usaha gigi setiap pelajar yang kebanyakannya saudara baharu dalam memperhebat lagi program dakwah di Sabah. Pencapaian ini jelas mencerminkan kesungguhan golongan mualaf menuntut ilmu agama meskipun berdepan cabaran peribadi dan latar belakang keluarga yang pelbagai. Sementara itu, Pengetua IBDAS Kampus Kudat Nur Hikmah Masir dalam ucapan alu-aluannya memberitahu kesemua pelajar SAPIM IBDAS Kudat akan menghadiri Majlis Convocation IBDAS kali ke-19 pada 11 Ogos 2025. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperkenalkan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM secara elektronik atau e-sijil bermula 5 Mei lepas. Inisiatif itu selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam dalam meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Tinjauan kru RTM di Kota Kinabalu mendapati pengusaha restoran dan usahawan yang ditemui berkata pelaksanaan e-sijil ini memberi banyak kemudahan terutama dari segi penjimatan masa dan sumber. Untuk sijil halal ni akan mempermudahkanlah untuk kita berurusan dengan JAKIM ataupun mana-mana jabatan untuk mohon sijil halal. Bukan seperti yang lama itu kita kena mohon dan kita kena hantar borang dan akan datang. Ini akan ambil masa yang panjang, kadang-kadang 2-3 bulan, 4 bulan. Ya, dia sangat memudahkanlah. Kita tidak perlu pergi ke premis dan kami hanya perlu online untuk cek dalam sistem dan tidak makan masa yang banyaklah. JAKIM menerusi kenyataan media baru-baru ini memberitahu semua permohonan SPHM yang diluluskan pada atau selepas 5 Mei akan diproses secara elektronik. Pemohon kini boleh mencetak sendiri SPHM melalui sistem MyEHalal. Inisiatif ini dijangka akan memperluas penggunaan teknologi dalam sektor halal dan menjadi penanda aras baharu dalam pensijilan halal di peringkat antarabangsa. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazri Hisham Afandi di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.